Beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke bulan Jun 2023. Pasti ramai yang tertanya-tanya apakah bantuan-bantuan yang mungkin ataupun bakal disalurkan kepada rakyat Malaysia untuk bulan Jun 2023. Lebih-lebih lagi sekarang ini, keadaan ekonomi semakin tidak menentu sebenarnya, walaupun pihak kerajaan mengatakan ekonomi stabil dan sebagainya. Tapi jika dilihat daripada kos sara hidup, harga barang-barang kebanyakannya semakin naik, bukannya semakin turun. Jadi bantuan-bantuan sangat-sangat diperlukan oleh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada golongan-golongan seperti miskin tegar, B40 dan sebagainya. Jadi dalam video pada kali ini kita akan melihat satu persatu apakah senarai bantuan yang bakal disalurkan pada bulan Jun 2023. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Yang pertama, sudah semestinya lah yang konsisten setiap bulan adalah bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat, seperti bantuan warga emas RM500, allowance orang kurang upaya EOKU RM450 dan sebagainya. Ada juga bantuan untuk kanak-kanak dan pelbagai lagi bantuan, yang mana anda boleh melihat senarai-senarai bantuan ini dengan merujuk kepada laman sesawang rasmi JKM, iaitu jkm.gov.my. Dan seperkara seperti yang acap kali diingatkan, pembayaran untuk bantuan bulanan JKM kebiasaannya sekitar 10 hari bulan pada setiap bulan. Ada yang akan menerima sedikit awal, ada yang akan menerima sedikit lambat. Terutama sekali bantuan am yang disalurkan oleh kerajaan negeri kebiasaannya agak lewat sedikit jika dibandingkan dengan bantuan-bantuan lain seperti bantuan warga emas, allowance orang kurang upaya, bantuan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi untuk bulan Jun 2023 ini juga jangkaan awal adalah sekitar tarikh yang sama. Mungkin ada tempat-tempat yang akan menerima awal kerana proses pembayaran itu dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan tempat tinggal anda. Untuk rujukan rasmi seperti yang diberitahu sebentar tadi, anda boleh berkunjung ke laman sesawang jkm.gov.my atau berkunjung ke mana-mana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda, atau anda juga boleh menghubungi mereka untuk mendapatkan sedikit khidmat nasihat. Okay, yang seterusnya mungkin yang tertanya-tanya berkaitan dengan sumbangan tunai ramah untuk pembayaran fasa ketiga. Okay, pembayaran fasa ketiga seperti yang telah pun dijadualkan adalah pada bulan Julai 2023. Cuma berkemungkinan besar ada ura-ura ianya akan dibayar awal pada bulan Jun, tetapi belum lagi dapat disahihkan informasi tersebut. Belum lagi ada apa-apa kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkaitan dengan perkara ini. Jadi buat masa sekarang ini masih lagi kekal pada bulan Julai, cuma ada kemungkinan pada bulan Jun. Buat masa sekarang ini juga untuk status kelulusan masih lagi dalam proses, bermakna pihak lembaga hasil dalam negeri sekarang ini sedang menyemak data-data anda untuk menentukan sama ada anda layak ataupun tidak untuk menerima sumbangan tunai ramah pembayaran fasa ketiga nanti. Dijangkakan amount yang bakal dibayar antara RM150 ke RM1,000. Itu adalah jangkaan awal. Berdasarkan apa yang kita lihat, amount kelulusan keseluruhan untuk kategori-kategori tertentu. Dan sebagai rujukan rasmi, anda boleh berkunjung terus ke laman sesawang rasmi STR, iaitu bantuantunai.hasil.gov.my, dan anda boleh log masuk ke dalam My STR anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut status kelulusan, maklumat pembayaran dan sebagainya. Okey, dan yang seterusnya kita ada e-tunai belia rahmah. E-tunai belia rahmah ini baru-baru ini telah pun diberitahu oleh Perdana Menteri bakal disalurkan, bakal boleh di-redeem ataupun bakal boleh ditebus oleh penerima-penerima yang layak bermula daripada bulan Jun 2023. Cuma tarikh tepatnya belum lagi diketahui dengan rasmi. Amountnya adalah RM200 untuk e-tunai belia rahmah. Ini adalah kepada belia berumur 18 tahun ke 20 tahun kecuali pelajar IPT sepenuh masa, di mana tiada had umur untuk mereka. Okey, untuk e-tunai belia rahmah ini konsepnya sama seperti e-wallet sebelum ini, di mana anda boleh menebus RM200 tersebut daripada platform-platform e-wallet seperti GrabPay, Boost, Touch and Go dan sebagainya. Nanti informasi bakal diberikan apabila maklumat lanjut telah pun dikeluarkan berkaitan dengan e-tunai belia rahmah ini. Okey, seterusnya kita ada allowance sara hidup bagi nelayan, di mana RM300 bantuan secara bulanan kepada pemilik individu vessel perikanan dan pekerja warga negara yang bekerja di atas vessel berlesen.
Okay, seperti yang dinyatakan sebentar tadi, kadar bantuan ialah sebanyak RM300 sebulan kepada kategori penerima yang layak. Program ini adalah antara usaha kerajaan untuk membantu golongan nelayan meringankan bebanan dalam menghadapi tekanan ekonomi disebabkan peningkatan kos sara hidup. Jadi RM300 disalurkan, cuma tarikh tepat pembayaran itu tidak diketahui. Kebiasaannya berlaku pada hujung-hujung bulan. Okey, bantuan yang seterus ini adalah bantuan sara hidup untuk veteran Angkatan Tentera Malaysia. Okey, bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, bekas tentera British yang berkhidmat di Malaya, Malaysia ataupun Singapura termasuk Ranger di Sarawak, kemudian bekas ahli pasukan 136 dan bekas askar wataniah yang dikerah sepenuh masa layak untuk bantuan sara hidup veteran Angkatan Tentera Malaysia ini. Had umur yang layak dipertimbangkan untuk BSH ini adalah 60 tahun ke atas dengan pendapatan bulanan di bawah pendapatan garis kemiskinan PGK dan tidak diberhentikan di bawah kes tata tertib. Jadi seperti yang diberitahu sebentar tadi, amountnya adalah RM300. Setiap permohonan yang diluluskan akan berkuat kuasa selama 3 tahun. Dari bulan pertama pembayaran pertama dibuat dan permohonan akan dinilai semula dalam tempoh 3 tahun tersebut untuk memastikan sama ada veteran ATM atau penerima BSH itu masih layak diteruskan bayaran atau sebaliknya. Jadi guys, itu dia tadi antara senarai-senarai bantuan yang bakal disalurkan pada bulan Jun 2023. Bagi yang bertanya berkaitan dengan pengeluaran KWSP 2.0 pengeluaran khas buat masa sekarang ini, kerajaan masih lagi kekal dengan pendirian untuk tidak membenarkan pengeluaran tersebut. Walau bagaimanapun, pejuang-pejuang KWSP di luar sana sedang giat memperjuangkan untuk membolehkan agar pengeluaran ini dapat direalisasikan oleh pihak kerajaan. Dan sekali lagi diingatkan, untuk pinjaman bercagar KWSP ataupun fasiliti sokongan akaun 2 KWSP masih lagi berjalan selama setahun. Jadi kepada mereka yang masih lagi berkira-kira merasakan mampu untuk membuat bayaran bulanan dengan membuat pinjaman bercagar KWSP ini, boleh teruskan dengan memohon di laman sesawang BSN ataupun MBSP Bank. Buat masa ini hanya di 2 bank ini saja bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas dan mempunyai baki sekurang-kurangnya RM3,000 dalam akaun 2 KWSP mereka. Okay guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.